Walaupun digelar sebagai pemberontak oleh penjajah Inggris, namun Antoros Antanom tidak takut dan gentar dan dia adalah pahlawan hebat di Borneo. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera, bersua lagi dalam membongkar kisah sejarah. Kali ini kami membawakan satu lagi topik menarik yaitu asal-usul Antoros Antanom. Seperti apakah kisah ini, mari sama-sama kita saksikan dalam sejarah bangsa kita. Antoros Antanom dilahirkan pada tahun 1873 di Kampung Silar Pinikit di Rundum, sebuah perkampungan di pedalaman Sabah. Kampung Silar Pinikit terletak berhampiran dengan kawasan Masin Puoan, di ulu Sungai Tahol, Tagol, Pensiangan, Sabah. Antoros Antanom adalah anak ketiga dalam keluarganya. Dia ada dua orang istri yaitu Sunuron dan Sun Suyon. Mereka dikurniakan 7 orang cahaya mata. Beliau ada seorang anak lelaki bernama Ampiris bin Antoros, tetapi meninggal dunia pada 20 Oktober 2001 di Kampung Lima Nabawan ketika berumur 91 tahun. Dengan demikian Antoros tidak mempunyai anak lelaki yang boleh mewarisi hartanya selepas kematian Ampiris Antoros. Asal-usul nama panggilan Antoros kepada Antanom. Nama sebenar Antanom ialah Antoros bin Buyusan. Sebutan nama Antanom atau Antanom wujud ketika Antoros bangkit menentang penjajah British. Disebabkan penentangannya, British melabelkannya sebagai Antanomat atau anti-penjajah. Panggilan Antanomat oleh British kepada Antoros diterjemahkan penduduk setempat dalam kalangan masyarakat Murut dengan sebutan Antinom atau Antanomat. Akhirnya beliau disebut sebagai Antanom atau Antanom. Selepas itu nama Antoros tidak lagi disebut. Sebaliknya mereka memanggilnya sebagai Antanom atau Antanom sahaja. Antoros Antanom dididik pelbagai ilmu dan kemahiran tradisional termasuk selok-belok kehidupan di rimba dan hutan belantara serta kehidupan mengharungi sungai yang deras. Antoros Antanom juga diajar tentang adat istiadat, etika kerja dan segala jenis pantang larang masyarakatnya. Dia juga dididik cara berladang, bertani dan memungut hasil hutan. Keadaan hidup dalam bidang ekonomi sedemikian rupa terus diamalkannya tanpa sekatan. Antoros Antanom turut diajar menternak dan memelihara binatang khususnya anjing disebabkan anjing merupakan kawan karib beliau semasa memburu. Dia juga diajar cara memburu binatang di hutan. Antoros Antanom dididik mengenal kehidupan rimba dan bermain senjata. Sebagai anak keturunan golongan bangsawan, jiwanya dibentuk agar menjadi seorang kalawon atau pemimpin agung dan menjadi pahlawan. Semangat sedia berkorban telah disemai dalam hidupnya supaya bertanggung jawab melindungi keluarga dan kaumnya. Dia juga diajar ilmu kesaktian untuk menghadapi musuh. Sebagai contoh, dia mempunyai ilmu mengubah wajah ketika berhadapan dengan musuh. Semasa zaman kanak-kanak Antoros, Antanom dipelihara, dibesarkan dan dididik datuknya Yontoros serta dibimbing ayahnya Buyusan bin Yontoros. Nama Antoros yang diberikan kepadanya adalah warisan dari nama datuknya Yontoros yang menjaga dan membesarkannya di tempat pertapaan tradisional keturunan Antoros di perbatasan Sabah dan Kalimantan, Indonesia. Semasa Antoros, Antanom di bawah jagaan datuknya dia dibawa bertapah di kawasan pertapahan di pergunungan Kalimantan, Indonesia dan diajar tentang ilmu kesaktian, kekebalan dan kepahlawanan. Antoros Antanom juga dididik tentang kemahiran seni mempertahankan diri dan cepat menguasai ilmu yang dipelajarinya. Dia memiliki kemahiran dan kuasa luar biasa serta mempunyai ilmu gaib sehingga dia tidak dapat dilihat dengan panca indera manusia. Dia juga mempunyai ilmu kebal yang tidak lot dengan sebarang senjata tajam termasuk senjata api. Sifat luar biasa Antoros Antanom diakui KG Tregoning dengan mengatakan Antanom adalah
A Strange Man with Strange Power. Walaupun Ontoros memiliki kuasa gaib yang luar biasa, tetapi dia tidak meninggi diri dan tidak angkuh. Ontoros, Antenom seorang yang amanah, jujur dan menghormati orang tua. Beliau diajar supaya tidak mengkhianati hak orang lain, tidak berbohong, tetapi bertanggung jawab. Beliau didikan supaya berbudi pekerti dan mempunyai sifat mulia. Sifat ketertiban dan kemuliaannya diterapkan dalam sanubari Ontoros supaya menjadi orang yang berbudi bahasa, lemah lembut, bersopan santun dan berpribadi mulia. Falsafahnya ialah, pengecut tidak ada tempat dalam dunia rimba. Dalam keadaan persekitaran yang bergolak lantaran berlaku permusuhan antara kaum yang berpunca dari hutang darah, Ontoros, Antenom tidak ada pilihan selain berwatak keras dan berani. Jikapun dia menjadi jahat dari kacamata Inggris, namun kemenjadiannya adalah atas sifatnya sebagai seorang pahlawan. Dari sejak kecil lagi Ontoros, Antenom sudah mempunyai ciri-ciri seorang pahlawan dan berjiwa besar. Hal ini diakui oleh R.M. Jasni X dengan mengatakan, Tuhan tidak mencipta Ontoros, Antenom menjadi manusia ganas, tetapi disebabkan oleh keadaan persekitarannya yang diancam suasana permusuhan, maka dia terpaksa dididik dari kecil supaya memiliki sifat-sifat kepahlawanan. Jiwanya dibentuk agar sedia berkorban melindungi keluarga dan sanak saudaranya. Ontoros, Antenom berbadan tegap berperawakan sebagai seorang pahlawan agung atau kalawaon. Dia berwajah tampan, gagah dan berani memakai tini timbok, memiliki kekuatan dan kelihatan mempunyai aura sebagai seorang pahlawan dan pemimpin. Potongan rambutnya ikal mayang. Di bahagian belakangnya digulung berupa siput atau tinimbuku dan disematkan sebilah tulang binatang berukiran yang dipanggil timbok, bertujuan mengemaskan rambutnya yang panjang di samping sebagai senjata sulit. Ontoros adalah seorang yang tegas, tenang dan bijaksana ketika menghadapi sebarang cabaran. Lantaran keberanian, ketangkasan, kebaikan hati dan mempunyai ciri-ciri pemimpin yang tegas, adil dan saksama serta bijaksana dan tidak mementingkan diri, menyebabkan beliau dihormati, disegani serta dikagumi oleh kaumnya. Dia tidak gentar dan undur ketika menghadapi cabaran sama ada diserang atau menyerang. Kelebihan yang dimilikinya menyebabkan dia diangkat mengetuai perjuangan menentang British pada tahun 1915 dengan sokongan kuat dari ketua-ketua kampung dan masyarakat Murut di Keningau, Tenom, Pensiangan dan Rundum. Latar belakang Bapak Ontoros, Antenom. Ayah Ontoros, Antenom ialah Buyusan. Mereka memanggil Buyusan sebagai Toros. Buyusan atau Toros berasal dari sebuah perkampungan di wilayah Tahol atau Tagal berhampiran dengan perbatasan pedalaman Sabah dan Kalimantan, Indonesia. Dia merupakan ketua adat di wilayah Tahol. Pemilihannya sebagai ketua adat adalah berdasarkan keturunannya sebagai kalawaon. Dia juga merupakan rujukan dan penasihat mengenai hal ehwal kaumnya, terutama dikala menghadapi ancaman dari luar, khususnya ketika menghadapi puak-puak yang bertelagah dan berakhir dengan aktiviti pemburu kepala yang sering berlaku pada zamannya. Justru itu Buyusan diangkat sebagai ketua, karena dia dianggap mempunyai keturunan golongan bangsawan bergelar kalawon. Hal ini sesuai dengan pendapat Johnson Lilith Wan Usat yang mengatakan, pada zaman dahulu yang diangkat sebagai pemimpin adalah dari golongan bangsawan, memiliki kemampuan khusus, dituakan, memiliki sifat mengayomi atau memiliki keberanian dan sifat keluarganya terpuji secara turun-temurun. Ayah Buyusan ialah Yontoros dari golongan kelas atasan atau bangsawan yang berketurunan kalawaon. Asal-usul nenek moyang Ontoros, Antenom. Moyang Ontoros dipercayai berketurunan Maharaja Ming kedua dari negara Cina, yaitu Ming Huizong atau Zhu Yunwen, yang memerintah negara Cina antara tahun 1399 hingga 1402. Maharaja Zhu Yunwen adalah cucu kepada Maharaja Ming pertama, yaitu Maharaja Zhu Yuanzhang,
yang memerintah negara Cina antara tahun 1368 hingga 1398. Maharaja Zhu Yunwen menggunakan nama panggilan ringkas sebagai Huidi dan terkenal dengan panggilan Jianwen dengan gelaran Maharaja Jianwen. Pada masa pemerintahannya berlaku perebutan kuasa antara Maharaja Zhu Yunwen dengan pakciknya Maharaja Zhu Di. Dalam perebutan kuasa tersebut Maharaja Zhu Yunwen atau Jianwen diberitakan mati dalam satu kebakaran di istana. Dengan kematian Maharaja Jianwen, Maharaja Yongle mengambil alih tahta kerajaan dari anak saudaranya Maharaja Zhu Yunwen atau Jianwen dan menghapuskan semua rekod pemerintahan Jianwen. Lantaran itu tiada nama kuil yang diberikan kepadanya. Pakcik Jianwen, yaitu Maharaja Yongle, mengelar dirinya sebagai Maharaja Zhu Di dan dipanggil juga sebagai Maharaja Wendi, sebagai Maharaja Ming ketiga memerintah negara Cina antara tahun 1402 hingga 1424. Maharaja Zhu Yunwen, yang diberitakan mati dalam kebakaran di istana, sebenarnya tidak mati, tetapi telah meninggalkan istana kerajaan Ming bersama keluarga dan pengikut-pengikutnya berserta dengan kelengkapan perangnya. Berlayar dengan sebuah kapal dipercayai arah ke Pulau Borneo melalui selatan Filipina dan dipercayai sampai dan mendarat di Borneo seawal abad ke-14. Ketika di Borneo, Maharaja Zhu Yunwen berkahwin dengan putri kayangan di Borneo dengan jolokan nama Babara, dan seterusnya menjadi pemimpin terkenal di Borneo ketika itu dengan gelaran Kalawon atau Raja atau Pemimpin Agung bergelar Kalawon. Mengikut sistem politik dan adat istiadat masyarakat tradisional di Kalimantan Borneo ketika itu. Pelayaran ekspedisi Laksamana Cheng Ho ke Borneo atau Sabah pada akhir abad ke-14, dan singgah di puncak Gunung Kinabalu mengambil Gemala Naga, semasa era Empayar Maharaja Ming, antara tujuannya adalah menjejaki keluarga keturunan Maharaja Zhu Yunwen, yang dipercayai menetap di wilayah Borneo atas arahan Maharaja Yongle. Namun gagal, lantaran Maharaja Zhu Yunwen telah menukar namanya dengan panggilan Kalawon setelah berkahwin dengan Barbara, seorang puteri di Borneo. Hasil daripada perkawinan tersebut, mereka dikurniakan 7 orang anak. Anak sulungnya menzuriatkan keturunannya sehingga kepada Buisan, yaitu generasi ketiga keturunan Zhu Yunwen, dengan gelaran Sultan Buisan, sebagai pemerintah di Borneo antara tahun 1610 hingga 1660 melalui kerajaan Buean. Dari keturunan Sultan Buisan, lahir Lumambai, yang kemudian melahirkan Yontoros. Yontoros mendapat anak bernama Buyusan. Buyusan mempunyai beberapa orang anak. Salah seorang daripadanya ialah Ontoros bin Buyusan. Pada tahun 1893, Ontoros dilantik dan diangkat sebagai Kalawon atau pemimpin agung oleh kerajaan Belanda untuk mewarisi kepimpinan moyangnya, Buyusan. Pada tahun 1895 Ontoros mengadakan perjumpaan dengan pihak berkuasa Belanda di Kalimantan, Indonesia. Berhubung dengan isu persempadanan antara wilayah Kalimantan dengan wilayah bebas di pendalaman Borneo, di bawah kekuasaan warisan tradisional nenek moyang, Buyusan, dan memohon supaya kawasan tersebut diserahkan kepadanya sebagai pewaris bagi pihak keturunannya. Dari Sultan Buisan kepada anaknya, Lumambai, kemudian kepada Yontoros, dan akhirnya kepada Buyusan, ayah Ontoros. Tapak warisan asal-usul keturunan Ontoros Antenom. Berdasarkan cerita lisan, hasil perkawinan Kalawon, keturunan Maharaja Zhu Yunwen, dengan Babara, mereka dikurniakan 7 orang anak yang dikenali sebagai 7 bersaudara, atau Tulu Sangaka, dalam bahasa Murut Tahol atau Tagal. Ketujuh-tujuh bersaudara atau
Tulu Sangka, ini selalu mengadakan perjumpaan di Sinapar di perbatasan Sabah Kalimantan. Tempat tapak perjumpaan tersebut dikenali sebagai Batu Paya. Tapak tersebut masih wujud di kawasan Sinapar di perbatasan Sabah Kalimantan. Tapak tersebut dijadikan sebagai tapak jejak warisan tradisional masyarakat Murut Tahol. Keturunan daripada anak sulung, 7 bersaudara, atau Tulu Sangaka, ini menzuriatkan keturunannya sehinggalah kepada kelahiran Ontoros Antenom. Tapak warisan tersebut merupakan bukti kewujudan cerita tentang asal-usul keturunan Ontoros Antenom. Jet warisan keturunan. Selain itu, terdapat juga khazanah jet warisan keturunan milik Maharaja Zhu Yuanzhang, Zhu Yuanzhang, yang memerintah negara Cina pada tahun 1368 hingga 1398. Berupa jet yang bernilai tinggi harganya. Jet-jet tersebut pernah digunakan dalam kerajaan dinasti Ming semasa pemerintahan Maharaja Zhu Yunwen. Jet-jet berkenaan merupakan lambang warisan Maharaja Zhu Yuanzhang dan keturunannya serta sebagai lambang atau cap mohor pengesahan tanda kekuasaan pemerintahan kerajaan dinasti Ming pada tahun 1368 hingga 1644 mengikut fungsinya masing-masing. Jet 1, 2 dan 3 misalnya merupakan lambang pemerintahan kerajaan Ming di bawah Maharaja Zhu Yuanzhang, dan jet 4 dan 5 dipakai oleh raja semasa majelis rasmi dan adat istiadat di raja seperti majelis pertabalan dan sebagainya. Tulisan yang tertera pada jet tersebut berbunyi bermaksud kekayaan dan kemewahan atau wealth and prosperity, dinasti Ming, panjang umur atau Ming dinasti, long life dan Zhu Yuanzhang. Jet-jet tersebut merupakan bukti kukuh bahwa Ontoros Antenom adalah datang daripada keturunan bangsawan Maharaja Kerajaan Ming dari negara Cina. Jet tersebut masih ada dalam simpanan keluarga keturunan Ontoros Antenom. Mereka mendakwa jet-jet berkenaan adalah milik keturunan nenek moyang Ontoros Antenom yang diwarisi. Simpan melalui keturunannya dari satu generasi ke satu generasi sehinggalah ke tangan Ontoros Antenom. Selepas itu jet-jet tersebut diserahkan Ontoros Antenom kepada anak sulung sebagai pemegang wasiat tersebut untuk keturunannya sehari sebelum Ontoros Antenom menyerah diri kepada pihak British. Sejak peristiwa itu, khazanah warisan tersebut bertukar tangan dalam kalangan anak-anak Ontoros dan pewaris seterusnya yang layak menjaga simpan dengan penuh tanggung jawab. Cerita tentang asal-usul jet-jet tersebut tidak pernah diketahui walaupun oleh ahli-ahli keluarga Ontoros sebelum ini. Ceritanya hanya mula dirungkai kepada pengetahuan keluarga besar Ontoros Antenom setelah hampir 100 tahun disimpan dan dirahasiakan sejak peristiwa Salang Itrundum 1915 berlaku, lantaran sesuatu sebab yang tidak dapat dielakkan. Perkara ini hanya dimaklumkan kepada pengetahuan keluarga besar keturunan Ontoros Antenom semasa majelis Jejak Kasise Borneo yang diadakan pada 12 dan 13 Mac 2012 di Kampung Salarom Baru, Nabawan, Sabah. Atas usaha ahli-ahli pusaka yaitu Persatuan Waris-Waris Ontoros yang dihadiri hampir semua keturunan keluarga Ontoros Antenom dari seluruh pelosok Borneo termasuk Sarawak, Brunei dan Kalimantan, Indonesia.